surat 126 bahan fotostat. Ya, topik elektrokimia. Soalan nombor 2 ni. Section B. 20 markah. Ya, jadual 1 menunjukkan keputusan satu siri eksperimen yang boleh dijalankan untuk membina siri elektrokimia. Terminal negatif upayaan bagi pasangan logam L, K tidak diberi. Ya, K, L dan M bukan simbol sebenar bagi logam tersebut. Ya, berdasarkan maklumat, kalau soalan macam ni awak kena cari mana satu terminal negatif, mana satu terminal positif. Kebetulan pasangan logam ni dia dah bagi dah terminal negatif. Ya, pasangan logam K dengan Cu, cuprum terminal negatif dia K dengan L tak tahu, M dengan Cu, M terminal negatif, L dengan M terminal negatif dia L. Kalau terminal negatif maksudnya dalam siri elektrokimia logam yang terminal negatif berada di atas. Dia lebih reaktif. Kemudian soalan dia berdasarkan maklumat susun logam tersebut dalam tertib menaik dalam siri elektrokimia. Ya, nyatakan prinsip yang digunakan untuk menentukan kedudukan logam tersebut. Jadi dalam macam mana pun awak kena susun balik kat sini. Ya, kalau K terminal negatif K ke atas, kalium ke atas, ini K bukan kalium, K dekat atas, Cu dekat bawah. Ya, nilai keupayaan, beza keupayaan dia 2.8. Ya, 2.8 dekat situ, jadi K terminal negatif itu K ke atas, Cu cuprum kat bawah. Kemudian M dengan Cu, ya, M terminal negatif, Cu dekat bawah. Jadi M dekat sini, Cu dekat bawah, ya, jadi sini 1.0, betul tak? Ya, 1.0. Kemudian L dengan M. L dengan M, L dekat atas, M dekat bawah, pasal L terminal negatif. Jadi L dekat sini. Ya, L dekat sini 0.2. Ya, 0.2. 0.2. Sekarang dah boleh susun, betul tak? Ya, dah boleh susun. Jadi macam mana kalau soalan ni keluar, dia memang kena buat cara ni. 1.0 tu point tu kena terang sikit, tak nampak. Okay. Dalam video tak nampak. Dalam video tak nampak. Okey. Dia memang kena buat style ni. Nampak je soalan ni, memang kena buat soalan ni. Jadi berdasarkan maklumat logam tersebut susun dalam tertib menaik. Jadi apa dia awak nak susun, kena susunlah Cu, M, L, K. Nampak? Cu, M, L, K. Ya, nyatakan prinsip yang digunakan untuk menentukan kedudukan logam tersebut. Prinsip apa kat situ? Prinsip apa? Ya. Awak kena tulis logam yang menduduki kedudukan yang lebih tinggi menjadi, macam saya sebut tadi lah, prinsip dia iaitu logam yang lebih tinggi menjadi terminal negatif. Ya, awak susun satu markah, ya, Cu, M, L, K. Awak nyatakan yang menjadi terminal negatif adalah terletak pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia tu, itu satu markah. Ya, dan awak kena sebutlah bacaan nilai voltan akan meningkat apabila jarak antara dua logam meningkat. Jarak antara dua logam meningkat 2.8. Jadi ini lebih besar daripada 0.2. Jadi jarak ni pendek. Jarak ni panjang. Dua prinsip dekat situ. Itu jarak antara ni meningkat, nilai beza keupayaannya pun meningkat. Lagi satu prinsip yang menjadi terminal negatif adalah logam yang lebih tinggi dalam antara dua logam dalam siri elektrokimia.
Tak payah salin tak apa, nanti saya akan bagi jawapan yang tu. Cuma saya nak terangkan je prinsip kat situ kita guna. Memang selalu kalau soalan ni keluar, itulah yang ditanya. Kemudian terangkan bagaimana anda boleh meramalkan nilai terminal negatif dan beza keupayaan bagi pasangan logam K dan L. K dan L mana terminal negatif? K dengan L, terminal negatif dia K. L terminal positif. Jadi nilai dia berapa? Kalau antara 0.2, 1.0, kena kira. Itu yang awak kena tunjuk. Ya, yang ni awak kata K tu satu markah, situ ada berapa markah? K tu satu markah, kemudian cara pengiraan dia 2.8 tolak 1.2. Betul tak? Kedua ni campur, betul tak? Awak dapat berapa tu? 1.6. Sini satu markah, sini satu markah. Jadi dah. Nampak jelas tak dalam video? Okey. Ya. Faham? Selalu kalau soalan ni pula, ni lain tanya. Tak ada, dia tak tanya lain. Okey. Yang B pula. Ini senang. Ya, senang tapi tak adalah susah tapi tak adalah. Terlampau susah tak ada. Awak kena fikir balik faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Betul tak topik ni topik elektrolisis. Ya. Rajah 2 menunjukkan susunan radar bagi sel elektrolisis ringkas dengan menggunakan dua larutan yang berbeza, E dengan F. Jadi awak kena jawablah yang ni kenapa E mentol menyala, F mentol tidak menyala. Yang tu boleh jawab kan? Betul tak? Kenapa E mentol menyala, F mentol tidak menyala? Ya, sebab tak ada ion-ion yang bergerak tidak menyala. Jadi awak yang tidak menyala ni awak boleh cadangkan glukosa boleh, neptalina boleh, ya. Pelarut organik boleh, ya. Apa-apalah tapi selalu orang guna glukosa, neptalina macam itulah. Ya. Kemudian yang E ni yang pelarut lah. Ya, kebetulan yang ini pada ada soalan lagi kat bawah tu. Kemudian awak tengok ditulis cuprum klorida, nampak tak? Boleh je guna cuprum klorida balik dekat situ. Cuprum nitrat pun boleh. Betul tak? Ya. Ya, pasal dia dah buat soalan kat sini, boleh je guna. Cuprum klorida boleh, cuprum nitrat boleh, cuprum sulfat boleh. Okey, dah habis tu. Terang perbezaan dalam pemetaan menggunakan E dan F. Apa perbezaan dia kat situ? Ya. Perbezaan dekat situ. Ya, awak boleh cakap kat situ. Ya. Yang saya sebut tadilah, ya, awak sebut E ion-ion bergerak, F ion-ion tidak bergerak. Dah cadangkan, terangkan. Terangkan kenapa ada perbezaan tu. Satu sebab. Bila terangkan mesti sebab daripada pemerhatian tu tadi. Sebab apa? Sebab satu tu ion bergerak, satu tu ion tidak bergerak. Okey. Kemudian C. Soalan nombor C pula, ya, satu eksperimen yang menggunakan larutan cuprum klorida cair dilakukan dalam makmal sekolah. Jadual 3 menunjukkan hasil yang terbentuk di anod apabila dua jenis elektron yang berbeza digunakan, iaitu elektrod karbon dan elektrod cuprum. Betul tak? Yang karbon ada gas tak berwarna dibebaskan. Ya, dekat sini. Buat ni problem sikit. Okey, ya. Kita boleh guna, kalau dalam soalan awak, kita boleh guna gambar rajah awak tu. Ya, patut pasal dia ada gas yang terbebas, sepatutnya ada tabung uji yang tertongging macam tu. Tapi boleh je guna macam ni. Nampak tak? Kita anggaplah gas yang terhasil tu memang betul terbebas. Ya, tapi sebetulnya yang gambar rajah yang macam ni, yang muka surat 127 tu. Nampak tak muka? Dia patut gambar rajah tu macam tu. Nampak tak? Bukan yang macam 126 pasal dia ada gas. Nampak tak? Faham tak? Ya, satu ada gas, satu tak ada gas kan?
Jadi satu yang macam dalam gambar Rajah 127 tu yang gas Q tu awak abaikanlah, tak ada tabung uji. Faham? Tak ada tabung didih. Jadi dia bentuk macam ni. Ya. Sini ada gas. Yang ini ada gas. Yang ni biarkan dia. Yang ni kemudian dia betul tak? Lepas tu ada larutan kat sini. Ya. Okey. Dekat sini kita guna elektrod karbon, gas yang tidak berwarna dibebaskan. Elektrod kuprum pula, elektrod kuprum menjadi nipis. Jadi ada dua faktor dekat situ. Faktor pertama, kedudukan ion. Bila nampak je tu karbon. Gas tidak berwarna dibebaskan. Kemudian tengok dia punya tak ada cerita langsung tentang kepekatan. Jadi itu adalah faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kan ada 3 faktor. Betul tak? Dalam elektrolisis. Ya, faktor kedudukan ion, faktor kepekatan, faktor jenis elektrod. Betul tak? Jadi dalam ni awak tengok karbon. Karbon dia mesti ada antara faktor kedudukan ion atau kepekatan. Ya, tapi dalam faktor ni kepekatan tak ada terlibat. Walaupun copper klorida, tapi dia tak tulis langsung tentang kepekatan. Betul tak? Jadi yang karbon tu dia melibatkan faktor kedudukan ion. Kemudian yang ketiga, yang lagi satu tu ada kuprum, elektrod dia itu adalah faktor jenis elektrod. Balik tengok je jenis elektrod, awak kena ingat satu yang saya ajar awak tu supaya nak mudah ingat. Anod nipis, katot tebal. Itu hasil dia. Anod nipis, katot tebal. Ya, saya dah ajar awak banyak kali. Ya. Daripada tengah tempat. Okey, ni kedudukan ion ni awak kena hafal lah yang siri. Ya, dan selalunya kedudukan ion kalau melibatkan karbon dan larutan memang dekat dia punya anod dia adalah gas oksigen. Ya, gas oksigen. Kalau anod dia mesti gas oksigen. Betul tak? Ya, dia memang pasal dia larutan, dia macam-macamnya OH yang dipilih. Betul tak? Ya, kalau tengok kedudukan air, kedudukan ion, awak kena ingat iaitu mesti di anod hasil dia oksigen. Kalau yang ini melibatkan elektrod karbon yang melibatkan kedudukan ion. Yang penting dia punya dia mesti dalam bentuk larutan. Kalau sebut larutan aja hasil di anod adalah oksigen. Ya. Jadi awak tengok kat situ kalau awak nak buat balik, buat penyelesaian kuprum klorida. Betul tak? Ya, jadi kuprum klorida ion-ion dia ya kalau di anod ya Cu2+ ya dengan Cl negatif. Lagi H+ dengan OH negatif. Betul tak? Ya, jadi yang dinyacaskan kita pilih. Mana satu antara Cu2+ dengan H+, mana satu pilih? H+. Okey. Antara Cl negatif dengan OH negatif? OH negatif. Betul tak? Okey, yang ini akan pergi ke katot. Betul tak? Yang ini akan pergi ke anod. Ni saya ulang balik ni. Kalau ikut soalan ni saya tak tanya ni semua. Ini pergi ke katot, ini pergi ke anod. Betul tak? Ya, yang ingat ada pelajar dia terbalik-terbalik. Katot ni elektrod negatif. Jadi yang tarik dengan dia positif. Anod ni elektrod positif. Yang tarik dengan dia negatif. Nampak tak? Jadi kalau larutan apa-apa pun yang melibatkan faktor ni ya silap. H+ bukan H+. Cu2+. Ya, ini H+. Cu2+. Betul tak?
Saya ni. Jap. Alah. Cikgu lupa balik. Cu2 plus kan? Ya, Cu2 plus. Okey. Ya, jadi yang ini anode kita akan pilih OH negatif. Akan jadi oksigen campur air campur 4E. 2, 4. Jadi hasil dia oksigen. Betul tak? Ini untuk faktor yang kedudukan ion. Okey. Kalau faktor yang jenis elektrod pula, ya, yang jenis elektrod, benda yang sama, ya, tapi dia tidak pilih dua semua dia tak pilih. Betul tak? Ya, dekat anod apa akan berlaku? Ya, dekat anod dia akan pilih kuprum tu sendiri. Ya, katakanlah ini kuprum. Ya, ini kuprum. Ya, elektrod kuprum. Dia akan pilih kuprum tu sendiri akan teranion. Ya, kuprum tu sendiri akan bebaskan elektron. Ya, dia akan pilih kuprum. Ya, si anod Cu akan jadi Cu2 plus. Dia jadi anod semakin nipis. Campur tu E. Ya, kemudian apa berlaku dekat katod? Ya, apa berlaku dekat katod? Elektron yang ini diambil oleh ion yang berada dalam CuCl2. Betul tak? Yang ini dia bebas elektron ini menjadi ion, dia bebaskan elektron tu pergi diambil oleh CuCl elektron yang ini diambil oleh Cu2 plus yang ini. Larutan yang ambil Cu tu. Faham? Ingat tak lagi Irfan? Cu2 plus akan ambil elektron akan jadi Cu. Ya, sebab Cu ini bebaskan elektron, ya. Cu ini menjadi ion, elektron tu beralih ke sini. Betul tak? Cu ini kan Cu. Semakin lama semakin nipis. Betul tak? Dan elektron terbebas. Elektron yang terbebas pergi sini. Cu akan jadi Cu2 plus. Di sini, elektron itu takkan diambil oleh kuprum. Diambil oleh larutan dalam ni. Faham? Ya, itu larutan. Ni larutan ni. Terima elektron dan jadi pepejal perang. Jadi pepejal perang. Okey, yang ini artinya katod dia jadi tebal. Ini akan teranion. Jadi anod dia jadi nipis. Faham? Jadi seterusnya jawablah soalan tu. Ya. Terangkan perbezaan pemerhatian. Kena terangkan dari segi macam mana. Kenapa, apa yang berlaku. Ya, awak kena terangkan perbezaan pemerhatian tu kenapa. Gas ini awak kena buat dalam bentuk table. Ya, buat dalam bentuk table. Kenapa ini terbentuk, pasal dia cerita pasal anod aja. Yang ni tak ada cerita, betul tak? Jadi awak ambil ni. Ini awak cerita pasal ni dan cerita pasal ni. Bila awak nak buat menerangkan perbezaan, awak buat dalam bentuk table. Awak buat sini karbon, sini kuprum, elektrod. Kemudian awak cerita sini ataupun awak buat macam ni. Buat dalam bentuk table lah. Kenapa lah makan? Kuprum
elektrod karbon, elektrod kuprum. Dia kata terang perbezaan pematian, awak suruh tulislah. Kenapa gas tak berwarna tu, awak tulis ni balik. Tulis persamaan ni, yang ni awak cerita pasal air. Boleh tak? Ya. Awak kena cerita pasal, sekejap ya, awak kena cerita pasal dia 6 markah, jadi 3 poin daripada elektrod karbon, 3 poin daripada elektrod kuprum. Ya, awak kena cerita kenapa guna elektrod karbon. Hasil macam ni. Sebab elektrod karbon ini elektrod lengai dan tidak mengambil elektrod karbon, elektrod yang tidak bertindak balas. Dia elektrod yang tidak bertindak balas, tidak terlibat dalam tindak balas. Nampak tak? Awak kena sebut tu. Manakala elektrod kuprum, ya, awak kena lengai dengan tak lengai lah cerita. Cerita pasal lengai tak lengai. Yang ini lengai. Yang ini reaktif. Lengai itu maksudnya dia tidak bertindak balas dalam eksperimen ni. Reaktif ni maksudnya dia terlibat. Jadi kuprum ion. Itu satu markah. Sini satu markah, sini satu markah. Dah dapat 2 markah. Kemudian awak cerita pasal yang kita pilih tadi, yang ini OH, ion yang didischargekan. Betul tak? Ini OH negatif, ini kuprum tu sendiri. Faham? Kemudian last kali awak cerita pasal apa tu? Persamaan setengah. Yang ni kita guna persamaan setengah ni, yang ini kita guna yang ini. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 6 markah. Faham? Ya. Pertama, lengai, karbon lengai, tidak reaktif dalam tindak balas ni. Kuprum reaktif, terlibat dalam tindak balas ni. Kemudian ion yang didischargekan, OH awak ambil. Ya, awak ambil OH, awak tak ambil Cl negatif, awak ambil OH. OH dipilih sebab kedudukan OH berada paling bawah dan mudah dinyacaskan dalam kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Faham? Ya, itu. Kemudian Cu dipilih. Ya, ini Cu dipilih kerana Cu sendiri adalah logam yang reaktif. Ya. Kemudian persamaan setengah. Persamaan setengah yang ini dengan misalnya. Dah dapat 6 markah. Okey. Kemudian soalan yang last kali tu, terangkan 2 faktor lain yang boleh mempengaruhi hasil elektrolisis selain yang dinyatakan. Faktor apa? Jenis elektrod dah ada. Faktor dia tulis soalan dia. Terangkan 2 faktor lain yang boleh mempengaruhi hasil elektrolisis. Kepekatan ion dengan kedudukan ion. Pasal yang ini dicerita pasal jenis elektron. Betul tak? Itu dibandingkan dengan yang karbon tu. Awak boleh cerita pasal kepekatan ion, semakin tinggi kepekatan ion dalam larutan aqueous yang melibatkan halida, ya, lebih mudah dinyacaskan semasa elektrolisis. Refer balik kepekatan ion dengan kedudukan ion. Tu 2 markah tu. Ya, cerita pasal kedudukan ion. Pasal yang ini dalam soalan ni dia banyak cerita pasal jenis ini elektrod. Betul tak? Dia tunjuk walaupun karbon tu kedudukan ion tapi dia nak refer dengan. Faham? Okey dah. Okey. Ya, yang dekat rumah nanti saya mana yang tak dapat ikut betul-betul, cikgu rakam, cikgu post. Mungkin cikgu pun akan post dalam YouTube. Jadi baca balik ya semua faktor. Dia tak ada banyak sangat. Ini elektrolisis ni balik-balik situ, balik-balik ni.
kena ikut balik apa yang saya macam ni anod nipis katot tebal ni awak kena tahulah anod jadi ion. Nipis tak maksudnya katot tebal. Katot bila katot tebal ion jadi logam. Nampak tak? Itu maksudnya. Ini faktor elektron. Okey. Ada benda nak tanya? Ini lengai yang discharge. Poin ketiga ni persamaan setengah. Persamaan setengah tu sini 1 markah, sini 1 markah. Jadi 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Boleh jawab soalan. Ya. Kertas 2. Okey dah. Boleh lah. Kalau tidak kan kita tak sempat kan. Ada boleh start?
Mak, handphone kat abang ni. Dah. Stop. Ini stop video. Hah? Ini stop video. Stop.